Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari membina dan menulis ayat bagi perkataan digraf dan juga konsonan bergabung. Yang pertama sekali, kita lihat pada maksud ayat. Ayat ialah serangkai ataupun satu rangkai perkataan yang membawa sesuatu maksud atau penerangan kepada sesuatu perkara dan juga situasi. Sebagai contoh, gambar ini adalah gambar seorang lelaki sedang mencuci kereta. Jadi, bagaimana murid-murid nak menyatakan ataupun memberitahu yang lelaki ini sedang mencuci kereta? Jadi, yang pertama sekali, murid-murid kena bagi nama dekat lelaki ni. Okey, mudahnya cikgu bagi nama dekat lelaki ni sebagai ayah. Ayah tengah buat apa? Tengah cuci kereta. Jadi, kita cuba bina ayat yang lengkap, iaitu ayah sedang mencuci kereta. Cara membina ayat. Okey, cara membina ayat terdapat 4 perkara yang penting dalam kita nak membina ayat. Yang pertama sekali ialah subjek. Subjek merujuk pada frasa nama, iaitu nama ataupun orang. Macam contoh yang tadi, cikgu bagi nama dekat orang tu sebagai ayah. Itu yang ayah adalah subjek. Yang kedua ialah predikat. Predikat merujuk pada frasa kerja. Frasa kerja ialah perbuatan, apa yang dia buat. Okey, predikat juga merujuk pada penerangan. Kalau rujuk pada gambar yang tadi, predikat ialah mencuci kereta. Kita nak terangkan ayah mencuci kereta. Yang ketiga ialah huruf besar. Untuk membina satu ayat yang baik, murid-murid mesti menggunakan huruf besar di awal ayat. Perkataan yang pertama dalam setiap ayat yang dibina mesti ditulis dengan huruf besar. Yang keempat ialah tanda noktah. Setiap ayat perlu diakhiri dengan tanda noktah ataupun murid-murid biasa sebut sebagai titik. Satu ayat yang telah lengkap, di hujung dia perlu ada tanda noktah. Seterusnya, mari cuba membina ayat mudah. Contoh yang pertama, kita lihat cikgu ada satu gambar seorang budak lelaki digigit nyamuk. Dia kena gigit dengan nyamuk. Jadi kita ingat, bila kita nak bina ayat, kita perlu ada subjek yang pertama sekali. Jadi kita bagi nama dekat budak lelaki ni. Kita bagi nama dia sebagai adik. Kemudian predikat dia pula ialah apa yang jadi dekat adik ni. Adik digigit nyamuk. Jadi cikgu cantumkan subjek dan predikat yang cikgu ada ni. Dia jadi satu ayat yang lengkap, iaitu adik digigit nyamuk. Mudah kan? Kita lihat pula pada contoh yang kedua. Lihat, ada satu gambar seorang wanita tua. Dia sedang pegang tongkat. Jadi ingat, bila kita nak bina ayat, kita perlu ada subjek dan predikat. Okey, subjek dia cikgu bagi nama dekat wanita tua ni sebagai nyonya. Kemudian predikat. Predikat dia ialah apa yang dia buat. Dia tengah pegang tongkat kayu. Jadi cikgu cantumkan subjek dan predikat ni. Dia jadi nyonya pegang tongkat kayu. Ayat yang ketiga.
Kita lihat ada satu gambar, dua orang budak lelaki, dia berkemah di tepi hutan, di belakang gunung. Okey, ayat yang lengkap perlu ada subjek dan predikat. Subjek dia, cikgu bagi nama dekat dua orang budak lelaki ni. Nama dia cikgu bagi sebagai Jamal dan Kamal. Predikat dia ialah apa yang dia buat? Dia bina kemah di tepi gunung. Jadi cikgu cantumkan subjek dan predikat ni, kita akan dapat Jamal dan Kamal bina kemah di tepi gunung. Ayat yang keempat. Kita lihat gambar. Ada seorang lelaki bawa sayur-sayuran dalam plastik. Jadi kita cuba buat subjek dan predikat dia. Subjek dia cikgu letak sebagai abang. Predikat dia adalah perkara yang dia buat. Dia bawa sayur dalam plastik. Cikgu tulis bawa sayur dalam plastik. Cikgu cantumkan subjek dan predikat. Kita dapat abang bawa sayur dalam plastik. Kita dapat satu ayat yang lengkap. Yang kedua, mari kita cuba bina 5 ayat daripada satu gambar tunggal. Baiklah, mari kita lihat. Di sini cikgu ada satu gambar. Yang pertama sekali, kita perlu faham mengenai gambar ni. Kita kena tengok apa yang gambar ni tengah buat. Apa yang orang-orang dalam gambar ni tengah buat. Okey, apa yang dia tengah buat? Dia tengah bersihkan halaman rumah. Jadi, untuk mudah kita nak bina ayat, cikgu bagi nama dekat orang-orang dalam gambar ni. Cikgu kata mereka semua ni adalah sebagai keluarga Ali. Yang ini ayah, yang ini ibu, yang ini abang, yang ini kakak. Okey, kita dah ada subjek ataupun nama untuk setiap ayat yang kita nak bina. Jadi, kita pergilah pada ayat yang pertama. Mula-mula kita bagi tahu apa yang mereka sedang buat. Tadi cikgu kata keluarga Ali. Okey, keluarga Ali adalah subjek. Predikat dia adalah apa yang mereka buat. Keluarga Ali sedang buat apa? Sedang bersihkan halaman rumah. Jadi cikgu dapat ayat yang pertama. Keluarga Ali sedang membersihkan halaman rumah. Okey, ayat yang kedua, cikgu nak pergi pada ayah. Ayah buat apa? Ayah sedang bersihkan longkang. Okey, jadi cikgu cakap subjek untuk ayat yang kedua ialah ayah. Predikat dia bersihkan longkang. Okey, jadi cikgu cantumkan subjek dan predikat tadi. Cikgu dapat ayat yang kedua iaitu ayah sedang membersihkan longkang menggunakan cangkul. Ayat dia panjang sikit. Tapi kalau murid-murid tulis ayah sedang membersihkan longkang, sampai kat sini pun dah dikira sebagai satu ayat yang lengkap juga. Cuma cikgu tambah lagi bagi dia nampak hebat lagi. Cikgu cakap menggunakan cangkul. Okey, kita tengok ayat. Kita cuba bina ayat yang ketiga. Cikgu tengok pada lelaki ni. Cikgu kata tadi dia ni sebagai abang. Abang ni adalah subjek. Abang buat apa? Abang menolak kereta sorong. Jadi predikat dia ataupun penerangan dia ialah menolak kereta sorong. Cikgu cantumkan subjek dan predikat tadi. Cikgu dapat ayat yang ketiga iaitu abang sedang menolak kereta sorong. Mudah kan? Okey, sekarang kita pergi pada ayat yang keempat. Cikgu nak pergi pada ibu. Kita tengok ibu. Ibu buat apa? Ibu tengah mencantas ranting pokok. Jadi subjek dia ialah ibu. Predikat ataupun penerangan dia mencantas ranting pokok. Jadi ayat yang keempat cikgu dapat ibu sedang mencantas ranting pokok bunga. Mudah sahaja.
Okey, seterusnya ayat yang terakhir ataupun ayat yang kelima, cikgu nak pergi pada perempuan yang sedang sapu sampah ni. Cikgu kata dia sebagai kakak. Kakak adalah subjek, predikat dia ialah sapu sampah. Jadi cikgu cantumkan subjek dan predikat dia. Cikgu dapat ayat yang kelima, iaitu kakak sedang menyapu daun kering menggunakan penyapu. Ataupun murid-murid boleh gantikan daun kering ni sebagai sampah. Kakak sedang menyapu sampah menggunakan penyapu. Kalau murid-murid buat kakak sedang menyapu daun kering, kat sini murid-murid letak noktah, tak tulis pun menggunakan penyapu. Itu pun dah dikira sebagai betul dan juga satu ayat yang lengkap juga. Cuma cikgu tambah menggunakan penyapu supaya ayat tu lebih lengkap lagi dan juga nampak lebih panjang dan juga hebat. Okey. Itulah dia cara bagaimana kita nak membina 5 ayat melalui satu gambar sahaja. Yang penting murid-murid perlu faham apa yang berlaku dalam setiap gambar. Cuba kenal pasti apa pekerjaan ataupun apa kerja yang setiap orang dalam gambar ni lakukan. Okey? Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat berjaya dan sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.